Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 21 Disember 2022 bersama-sama saya Ivan Toh Dan saya Faratul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Kelantan dan Terengganu masing-masing terima RM50 juta bantuan segera banjir. Projek ECRL diteruskan, kos dikurangkan RM11.01 bilion berbanding kos asal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan segera RM100 juta kepada Kelantan dan Terengganu yang terjejas teruk akibat banjir. Masing-masing akan menerima bantuan RM50 juta. Peruntukan itu bagi membolehkan bantuan dan inisiatif diumumkan sebelum ini disalurkan kepada penduduk terjejas di kedua-dua negeri dalam kadar segera. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Tengku Panglima Raja Pasir Mas. Penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Raja Pasir Mas terharu menerima kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kesudian pemimpin nombor satu negara meninjau keadaan mereka, memberi kelegaan dan membuka ruang bagi mereka menyuarakan masalah yang dihadapi. Penduduk juga menyifatkan lawatan Perdana Menteri sebagai tanda keprihatinan beliau terhadap nasib mereka. Kepada Datuk Seri Anwar hadir ke Sekolah Panglima Raja di Pasir Mas. Perasaan menggembira, sukarlah kita orang kampung ni dan Menteri mari lah. Terima kasih Datuk Seri Anwar. Mujulah Perdana Menteri nak hari ni puasa muju. Perasaan waktu itu tak sewi ada banjir lah. Perasaannya ada susah lah banjir. Terdahulu, Datuk Seri Anwar tiba di negeri itu sekitar pukul 4.30 petang bagi meninjau sendiri keadaan banjir dan melawat penduduk terjejas. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang dijadual ke acara yang berasingan. Baik, seterusnya kita bersama dengan Atika Mata untuk perkembangan banjir di negeri Kelantan. Silakan. Baik, saya sekarang berada di salah satu pusat pemindahan sementara PPS di SMK Tengku Panglima Raja Pasir Mas Kelantan. Untuk pengetahuan semua, Pasir Mas adalah daerah yang paling terjejas teruk di negeri Kelantan. Petang tadi juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat meluangkan masa melawat situasi banjir di sini serta bertanya khabar penduduk yang terjejas banjir di sini. Bagi mengetahui lebih lanjut situasi sebenar di PPS ini, kita bersama dengan Ahmad Samsul Azri Abbas, penyelia bagi PPS di SMK Tengku Panglima Raja. Apa khabar tuan? Baik. So, macam mana tuan? Hari ini hari ke berapa dah? Hari ini kita dah masuk hari ketiga kita buka PPS di sini ya. So berapa malam ni jumlahnya berapa yang di tempat di sana? Jumlah yang kami terima setakat ini sebanyak 226 keluarga yang berjumlah seramai 737 orang yang terdiri daripada dewasa, kanak-kanak, orang tua, warga emas, bayi dan juga OKU. Agensi yang terlibat setakat ni berapa di SMK Tengku Panglima? Setakat ini kita ada dalam 6 agensi terlibat termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak penghulu, pejabat tanah, pihak sukarelawan persendirian dan juga 2-3 lagi sukarelawan daripada pihak negeri. So dari segi bantuan daripada kerajaan, persekutuan dan negeri, macam mana tuan tengok? Adakah lancar?
Alhamdulillah setakat ni yang kita terima masih berjalan lancar dan kita menerima makanan daripada pihak catering yang kita disediakan oleh pihak JKM dan mereka sekarang sedang menerima makanan-makanan yang alhamdulillah cukup buat masa ni. Bagaimana dengan pemeriksaan kesihatan oleh pihak KKN? Adakah disediakan di sini untuk memantau kesihatan penduduk terjejas inilah? Kita ada menerima kunjungan daripada KKN, pihak kesihatan Malaysia daripada petang ini dan alhamdulillah ada sambutan daripada mangsa-mangsa yang datang untuk nak cek kesihatan mereka masing-masing. Kita tahu emosi mereka sekarang ni tengah menurun sebab keadaan rumahnya. Ada disediakan tak pakai psikologi untuk mereka naikkan sebalik semangat mereka lah? Berkenaan ke perkara ini, pihak kami sedia maklum tentang masalah emosi mereka yang kehilangan rumah. Ada yang rumah sampai dah terhapus. Jadi pihak kami mengambil inisiatif daripada pihak PPS sendiri. Kami melawat setiap tempat bilik masing-masing dan kita mendengar luahan hati mereka dan kita cubalah membantu apa yang boleh. Terima kasih Tuan di atas kerjasama. Okey, terima kasih Cik Samsul Azri Abbas. Untuk pengetahuan anda, setakat ini jumlah penduduk yang berpindah di sini adalah seramai 737, manakala jumlah keseluruhan penduduk di Kelantan yang terjejas adalah seramai 31,424 orang dengan 124 buah PPS telah dibuka di seluruh daerah di diri Kelantan. Saya kira setakat itu saja perkembangan yang dapat saya berikan. Terus bersama kami di RTM untuk memberi maklumat terkini. Kita bersama Ivan dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Atika, terima kasih. Dan setakat pukul 6 petang tadi, situasi banjir di Terengganu berkurangan manakala di Kelantan, Pahang, Johor dan Perak masing-masing kekal. Laporan Bencana Nasional APM merekodkan jumlah keseluruhan 69,216 penduduk terjejas kini berlindung di 398 pusat pemindahan sementara dan berikut perincian mengikut negeri terjejas. Bantuan RM1 juta akan disalur kepada penduduk terjejas banjir menerusi tabung bencana Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Menurut Menterinya Fahmi Fazil, pihaknya akan berurusan dengan agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti penduduk terkesan yang boleh dibantu. Jelasnya sejak tabung bencana itu diwujudkan pada Disember tahun lalu, RM6.15 juta berjaya dikumpul hasil sumbangan agensi dan rakan strategik. Pada ketika ini, kita masih mempunyai jumlah sebanyak 4.2 juta dalam bentuk tunai serta barangan dari syarikat telekomunikasi DG serta syarikat-syarikat yang lain yang bernilai RM500,000. Jadi, bentuk sumbangan adalah secara tunai bagi isi rumah yang terkesan dan kita juga menyediakan, seperti yang kita lihat tadi, kotak barangan keperluan dan makanan bernilai RM200 setiap satu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan tinjauan persediaan bantuan bencana banjir kementeriannya di Putrajaya. Pihaknya juga akan menyediakan khidmat sukarelawan bagi tujuan gotong royong dan pembersihan kediaman penduduk terjejas banjir di lokasi yang akan diumumkan kelak. Ya, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca di seluruh negara bersama Datuk Seri Siti Nurhalizah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Anda masih lagi bersama dengan saya Siti Nurhalizah untuk kita mengetahui perkembangan cuaca apa yang sedang berlaku pada ketika ini. Seperti yang saya dah maklumkan pada sesi petang tadi, amaran di Pantai Timur masih lagi berkuat kuasa. InsyaAllah keadaan di Pantai Timur akan beransur reda beberapa hari lagi. Kita sama-sama doakan. Namun begitu, para penduduk di Bumi Kenyalang dan negeri di bawah Bayu, anda perlu berwaspada
kerana bermula 23 Disember nanti, hujan lebat berterusan berpotensi untuk berlaku di kawasan anda, khususnya bagi bahagian barat di Sarawak serta di pantai barat Kudat dan Sandakan di Sabah. Harus diingatkan, hujan lebat secara berterusan boleh mengakibatkan banjir. Jadi anda harus bersedia dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Dan pastinya diharapkan anda sentiasa peka dan cakna dengan apa jua ramalan dan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Bagi anda untuk mendapatkan info yang terkini, anda boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca serta layari media sosial seperti yang tertera. Tak susah kan? Senang je. Kini semuanya di hujung jari anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan jaga diri. Terima kasih Met Malaysia. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL bakal diteruskan dengan pengurangan kos 11.01 bilion ringgit berbanding kos asal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kos keseluruhan lebih rendah meskipun terdapat penambahan permohonan dari segi kos memandangkan terdapat laluan yang baharu. Kita terikat dengan perjanjian lama, kita putuskan dan walaupun ada penambahan permohonan penambahan sedikit kos kerana laluan yang baru, tetapi kalau kita lihat kos keseluruhan ECRL itu keseluruhan ECRL lebih rendah 11.01 bilion ringgit ketimbang atau berbanding kos keseluruhan asal ECRL 1.0 sebanyak 85.97 bilion pada tahun 2016 ya. Walaupun ada sedikit penambahan kerana pembiayaan tambahan bagi menampung penjajaran semula projek laluan rel Pantai Timur yang kita luluskan, tetapi ini menyebabkan keseluruhan kos itu diturunkan sebanyak 11.01 bilion ringgit. Tapi keputusan kita itu meneruskan ya, projek yang diluluskan dulu tetapi dan tidak membawa banyak lagi perubahan kerana ia akan melambatkan proses pelaksanaan dan mempersulitkan kerja-kerja dan rundingan yang sedia ada. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet di Putrajaya. Projek ECRL sepanjang 665 km yang melibatkan 59 terowong itu merangkumi kerja pembinaan di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah dipindahkan kepada kerajaan negeri. Perkara itu diputuskan selari komitmen kerajaan perpaduan untuk memartabatkan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Umpamanya hari ini untuk gas kita pindahkan kuasa kawal selia bekalan gas
yang dulunya di peringkat Petronas Persekutuan itu dipindahkan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Ini telah berlaku untuk Sarawak dan sekarang dipindah kepada Kerajaan Negeri Sabah. Tentunya tarikh pelaksanaan itu menunggu perkenaan Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Jadi proses itu saja. Tetapi kelulusan daripada Jemaah Menteri telah pun diperakui hari ini. Perdana Menteri menjelaskan dengan pemindahan ini kuasa menetapkan harga serta perjanjian baharu dapat dilaksanakan di peringkat negeri. Majlis Pemulihan Negara MPN akan dibatalkan penubuhannya sementara cadangan untuk membubarkan Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC akan diteliti. Itu ada cadangan kita teliti kerana banyak badan-badan yang berlaku pertindihan. Kalau bidang itu boleh dikendalikan oleh SPRM ataupun PDRM itu kita nak kurangkan kerana tiap agensi pertindih itu akan menanggung kos. Pemulihan negara dibatalkan. Itu pun satu yang pertindihan juga. Jawatan yang diletakkan untuk memenuhi keperluan ketika itu. Majlis Pemulihan Negara ditubuhkan pada 21 Julai 2021 oleh Mesyuarat Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri daripada Kementerian Keuangan bagi membincangkan langkah yang perlu diambil untuk menjayakan Pelan Pemulihan Negara. Dalam pada itu, pelantikan semula bekas Ahli Parlimen Machang, Datuk Ahmad Jazlan sebagai pengerusi Felkra ditangguhkan. Mengenai pelantikan Felkra memang sudah dimaklumkan kepada TPM dan ditangguhkan. Ya. Cuma ada kekeliruan. Saya tidak pernah menyatakan bahawa tidak boleh mana-mana orang terlibat politik itu menjadi pengurusan. Tapi dia mesti terikat dengan syarat-syarat dan mesti ada kelayakan dalam bidang berkenaan. Terdahulu pelantikan semula Datuk Ahmad Jazlan sebagai pengerusi Felkra diumum Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 16 Disember. Jentera dan jabatan kerajaan yang menguruskan permohonan perniagaan harus dilaksanakan dengan pantas, cepat dan efisien bermula sekarang. Perdana Menteri memaklumkan beliau sendiri dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali akan membantu dalam menyelaraskan perkara tersebut. Supaya kepesatan kelulusan ini dapat dilakukan. Dan saya percaya jabatan-jabatan dalam penyelarasan ini dapat membantu kerana sekarang ini sudah ada petanda yang sangat positif, pengusaha-pengusaha dan pelabur yang datang, yang bertanya, dan kita harus memulakan dengan menunjukkan bahawa ada kaedah dan cara kelulusan dan tindakan yang lebih pesat, lebih berkesan daripada sebelumnya. Harga. Jelas Perdana Menteri terdapat petanda positif daripada pelabur asing untuk menanam modal di negara ini dan mekanisme yang dilaksanakan perlu efisien. Seterusnya mengambil kira situasi negara termasuk banjir yang melanda beberapa negeri. Ya, sambutan ambang Tahun Baharu 2023 di Dataran Merdeka pada 31 Disember ini dibatalkan. Oleh kerana keadaan banjir dan kesusahan rakyat, kita putuskan supaya sambutan besar-besaran ambang Tahun Baru 31 Disember di Dataran Merdeka ini dibatalkan. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang.
Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Memasuki hari ke-6 operasi mencari dan menyelamat di tapak perkemahan berhampiran sebuah ladang organik di Fathers Organic Farm, Gotong Jaya, Genting Highlands, Pahang diteruskan. Baik, untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim di sana. Silakan, Fatihah. Ivan dan Fahatul, untuk makluman, operasi yang memasuki hari ke-6 ini di mana operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan buat sementara waktu ekoran hujan lebat yang telah pun bermula pada tengah hari tadi, dan sehingga sekarang hujan pun masih lagi dalam keadaan renyai dan sekejap lebat dan sekejap renyai. Oleh itu, pihak bomba perlu memastikan di kawasan tapak pencarian itu betul-betul selamat sebelum operasi SAR ni disambung semula. Okey, berikutan petang tadi dalam sidang media, penolong pengarah Jabatan Operasi Bomba dan Penyelamat GPPM Selangor, Hafiz Shah Muhammad Nur, mengesahkan penemuan mayat mangsa ke-26 yang meninggal dunia merupakan seorang lelaki dewasa yang ditemui di sektor B, iaitu di Farm View, yang ditemui dalam keadaan berpelukan dengan anjing dan juga berada di tepinya seekor juga anjing lagi yang telah pun meninggal, yang mati. Namun identiti mangsa masih belum lagi dapat dipastikan. Setakat malam ini jumlah mangsa yang meninggal dunia 26 orang, iaitu 13 wanita dan 5 lelaki dewasa serta 5 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. 7 lagi mangsa masih lagi dilaporkan hilang. Jumaat lalu terjadi tanah runtuh ini melibatkan 94 mangsa yang berada di tapak perkemahan ini. Operasi hari ini dijalankan dengan kekuatan 106 anggota dan 11 jentera dan 4 ekor anjing pengesan. Dalam operasi kali ini juga turut melibatkan tentera darat Malaysia, iaitu melalui Brigade ke-11 yang telah mengatur gerak 23 pegawai dan 307 anggota lain-lain pangkat bagi membantu dan melancarkan operasi SAR kali ini. Saya kira itu sahaja perkembangan terkini dari lokasi kejadian tanah runtuh di Batang kali ini yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kembali ke studio bersama Aiwan dan Fahatul. Atika, terima kasih. Baik, setakat ini 2 mayat mangsa tragedi tanah runtuh masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh untuk proses pengecaman dan bedah siasat. Ya, manakala 24 lagi sudah dituntut waris masing-masing. Kita akan terus bersama Rufina Mary Ambrose untuk laporan. Silakan. Baik, keadaan di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh masih kelihatan lengang. Difahamkan proses pengecaman dan bedah siasat bagi mayat mangsa ke-25 iaitu kanak-kanak perempuan yang ditemui semalam telah pun selesai. Waris kepada kanak-kanak itu dilihat tiba di Jabatan Forensik kira-kira pukul 11.40 pagi tadi bagi proses pengecaman mayat. Menurut sumber, sebelum ini waris berkenaan ada membuat laporan polis mengenai kehilangan mangsa dan dalam laporan itu ada dimaklumkan mengenai beberapa tanda pada badan mangsa dan ia padan dengan mayat kanak-kanak yang ditemui. Manakala bagi mayat mangsa ke-26 iaitu lelaki dewasa dipercayai masih diteruskan. Difahamkan waris kepada mangsa berkenaan di Jabatan Forensik pada ketika ini bagi proses dokumentasi.
Mayat berkenaan dikesan di Sektor B Fathers Organic Farm Batangkali dan tiba di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh sekitar jam 12.50 tengah hari tadi. Menurut sumber, proses bedah siasat bagi dua mayat mangsa berkenaan melibatkan sampel DNA tulang. Setakat jam ini, kedua-dua mayat mangsa masih berada di hospital dan difahamkan mayat kanak-kanak perempuan akan dituntut keluarganya pada hari esok. Pengamal media masih berkumpul di Jabatan Forensik berikutan 7 lagi mangsa dalam insiden tanah runtuh di Batangkali belum dikesan. Setakat itu sahaja perkembangan dari Hospital Sungai Buloh. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Rufina. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM diminta bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi untuk mengaktifkan segera penggunaan Wi-Fi di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ia bagi memastikan PPS terlibat mempunyai kemudahan internet dan akses telefon yang berfungsi dengan baik. Terlihat banyak daripada PPS yang telah diaktifkan ini telah sedia dengan peralatan Wi-Fi, maka kita akan minta pihak SKMM berhubung dengan pihak syarikat-syarikat telekomunikasi untuk mengaktifkan Wi-Fi yang ada di PPS tersebut. Kepada rakan-rakan media, sekiranya ada rakan-rakan yang membuat liputan di lapangan dan hadapi sebarang masalah, boleh berhubung terus dengan pejabat saya untuk kita segera selesaikan masalah terutama di PPS. SKMM juga diingatkan meneliti kesemua menara telekomunikasi di kawasan terkesan akibat banjir. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memperkenalkan pakej perpaduan prabayar internet mudah alih dengan harga serendah RM30. Menurut Menterinya Fahmi Fazil, pakej separuh harga dengan kelajuan 3 kali ganda itu ditawarkan bermula Februari tahun depan. Ya, jelas beliau ia menzahirkan komitmen kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup khusus untuk golongan belia, OKU, warga emas dan veteran. Pakej disediakan 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi iaitu Celcom DJ, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL Communication. Data 30GB tersebut dapat menampung penggunaan perkhidmatan chat dan voice call serta penggunaan aplikasi dalam talian bagi aktiviti harian seperti pembelian dalam talian, penghantaran makanan, tempahan, urusan perbankan dan pembayaran, carian internet dan navigasi serta berita dan maklumat. Pakej menawarkan peningkatan kelajuan internet mudah alih ke 3 MB sesaat dengan kota dinaikkan kepada 30 GB untuk tempoh 6 bulan. Pakej itu merupakan pakej asas yang disediakan dan terpulang kepada penyedia perkhidmatan untuk menawarkan nilai tambah ke atas pakej tersebut. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda.
Prihatin dengan pelanggan yang terjejas banjir, Agrobank mengumumkan pelan bantuan banjir khusus buat pelanggan yang terkesan. Pelan tersebut menawarkan penjadualan atau penstrukturan semula pembiayaan selain moratorium sehingga 6 bulan. Menerusi kenyataan, Presiden dan Ketua Perkara Eksekutifnya, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berharap pelan dapat membantu membangunkan semula perniagaan yang terjejas. Turut diberikan pengecualian caj penggantian kad ATM dan buku simpanan yang musnah akibat banjir. Pelanggan yang layak boleh memohon kemudahan tersebut menerusi borang disediakan di laman sawang rasminya. Pelan itu diumumkan sempena lawatan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Mak Sabu ke pejabat Agrobank di Ibu Negara. Ekspor industri kayu meningkat 3.4% pada tahun 2021 kepada 20.4 bilion ringgit didorong keluaran kayu perkilangan dan pertanian. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, ekspor kayu perkilangan merangkumi 81.3% daripada ekspor industri perkayuan pada tahun 2021 dengan nilai 16.6 bilion ringgit, manakala kayu pertanian meliputi 18.7% bersamaan 3.8 bilion ringgit. Menerusi kenyataan, beliau menjelaskan Jepun yang merupakan destinasi ekspor utama bagi produk kayu Malaysia menyumbang 30.1% atau 2.1 bilion ringgit pada tahun 2021. Dari sudut import, nilai import produk kayu Malaysia adalah 3.2 bilion ringgit pada tahun 2021 berbanding 65.9 juta ringgit pada 1990 dengan peningkatan konsisten sepanjang tahun. Produk kayu utama antaranya melibatkan kayu balak dan kayu gergaji, manakala papan gentian, papan lapis, kepingan veneer dan perabot dikategorikan sebagai produk akhir kayu. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 28 Disember. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan bersama Syairul Islam. Silakan Syairul. Malaysia bermula cemerlang di Myanmar. Astaf terima permohonan PSM sebagai ahli gabungan. Terima kasih Ivan Verhatul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Dalam edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan kejohanan Piala AFF 2022. Malaysia bermula cemerlang apabila berjaya menewaskan Myanmar 1-0 dalam pertemuan pertama kumpulan B di Stadium Tuna. Jaringan Faisal Halim pada minit ke-52 sudah cukup untuk Malaysia membawa pulang 3 mata penuh. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat berjuang kepada skuad Harimau Melaya yang memulakan kempen Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 hari ini. Menerusi catatan di laman Facebooknya, Datuk Seri Anwar menaruh keyakinan tinggi dengan kombinasi muka lama dan baharu yang ditampilkan jurulatih Kim Pan Gon pada edisi kali ini mampu menerjemahkan kualiti serta prestasi terbaik. Saya mewakili seluruh rakyat Malaysia mendoakan kejayaan buat skuad Harimau Melaya. Berjuanglah sepenuh jiwa demi lencana di dada menurut catatan itu. Pasukan negara akan meneruskan aksi menentang Laos di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini, Vietnam di Hanoi pada 27 Disember dan menerima kunjungan Singapura 3 Januari di Bukit Jalil bagi memburu 2 slot teratas kumpulan B untuk layak ke separuh akhir. Sementara itu, skuad Harimau Melaya dicabar menampilkan persembahan terbaik sepanjang kempen Piala AFF 2022 sekaligus menamatkan penantian 12 tahun Malaysia bergelar juara.
Cabaran itu dilontar Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin dalam satu pertemuan dengan pemain negara di hotel penginapan semalam menjelang aksi pembukaan kumpulan B berdepan Myanmar petang ini. Pada pertemuan itu, Datuk Hamidin juga memberi amanat serta suntikan semangat kepada skuad bimbingan Kim Pan Gon yang kebanyakannya dibarisi muka baru. Beliau turut meninjau sesi latihan pemain negara di Stadium Tuna yang merupakan venue perlawanan. Selain Myanmar, Malaysia turut diundi dalam kumpulan B bersama Laos, Vietnam dan Singapura dalam kempen kali ini. Hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke separuh akhir. Sepanjang 13 edisi kejohanan Dwi tahunan itu, Malaysia muncul juara pada tahun 2010 serta naib juara pada edisi sulung 1996, 2014 dan 2018. Hanya 4 pasukan pernah menjulang trofi berprestij saingan Asia Tenggara ini, iaitu Thailand 6 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali dan Malaysia sekali. Dalam hari itu, juara 6 kali Thailand memulakan misi mempertahankan kejuaraan Piala AFF dengan membelasah Brunei 5-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam semalam. Kemenangan itu menyaksikan mereka menerajui kumpulan A dengan berkongsi 3 mata bersama Kemboja yang turut mengejutkan Filipina 3-2 dalam satu lagi aksi pembukaan di laman sendiri. Skuad Gajah Perang yang merangkul gelaran ke-6 pada edisi lepas membuka tirai jaringan pada minit ke-19 menerusi pemain sayap Bordin Pala. Penyerang prolifik Terasil Dangda menyumbat gol kedua Thailand pada minit ke-44 untuk meletakkan skuad bimbingan Alexander Polkin itu selesa sebelum rehat. Brunei yang menjadikan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebagai gelanggang tuan rumah tampil berbeza di babak kedua dalam usaha mengubah kedudukan namun buntu menembusi kekebalan benteng Thailand. Sebaliknya, Thailand memperoleh gol ketiga hasil jaringan sendiri Yura Yunus pada minit ke-88 sebelum pemain gantian Peradol Chamrasami meledak 2 gol pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan bergaya pasukannya. Saudara, kemelut 2 tahun yang melanda Badan Induk Sepak Takraw Tempatan, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF semakin menemui titik noktah. Ini selepas langkah pendamaian terbaru dilakukan ASTAF yang menerima permohonan PSM untuk menjadi ahli gabungan Badan Induk Asia itu. Menerusi satu sidang media di Ibu Negara, Presiden PSM, Datuk Muhammad Sumali Ridwan bersyukur kemelut yang melanda kedua-dua badan itu akan berakhir. Kita sama-sama doa lah, insyaAllah. InsyaAllah, saya memang berdoa lama dah. Sebab sejak kepimpinan baru, saya ambil alih daripada bulan Februari 2 tahun ini. Saya rasa PSM amat serius untuk mengadakan program pembangunan dan banyak kejohanan demi untuk kepentingan sepak takraw. Penyerahan borang PSM diterima oleh Presiden ASTAF, Datuk Abdul Halim Kadir, disaksikan Timbalan Presiden ASTAF, Gam Yon Gu. Kemelut sepak takraw negara bermula apabila ASTAF menyingkirkan PSM pada Mei 2021 yang ketika itu dipimpin Datuk Seri Ahmad Ismail. Meskipun sudah berubah tampuk kepimpinan, ASTAF beberapa kali menolak permohonan PSM sebagai ahli gabungan selain menerima Badan Induk Baharu Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, MASTAF. Dalam perkembangan lain, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF mengumumkan pembubaran badan induk itu berkuat kuasa semalam. Perkara itu disahkan Presidennya Datuk Suhaili Abdul Rahman. Datuk Suhaili menjelaskan keputusan itu telah dibincangkan Jawatankuasa Tertinggi MASTAF pada 8 Disember lalu dan dibuat bukan kerana tindakan Persatuan Sepak Takraw Perlis menyertai semula Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM semalam. Jelasnya, rundingan mengenai pembubaran tersebut adalah hasil inisiatif Pesuruhjaya Sukan PJS bersama PSM dalam usaha menggabungkan 2 badan sepak takraw berkenaan. Namun, tambah Datuk Suhaili, MASTAF memilih jalan terbaik iaitu membubarkan persatuan mereka selepas gagal mencapai kata sepakat dengan PSM. Katanya, keputusan itu adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut yang melanda sukan sepak takraw negara sekaligus menjamin kelangsungan pembangunan sukan berkenaan serta kebajikan atlet. Susulan itu, 4 persatuan negeri yang bernaung di bawah MASTAF iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Labuan, Putrajaya dan Sarawak akan menentukan sendiri masa depan mereka termasuk pilihan bernaung di bawah PSM.
Persatuan Badminton Malaysia BAM akan memastikan pemain perseorangan wanita sedia ada menyertai antara 3 hingga 5 kejohanan antarabangsa mulai tahun hadapan yang bagi meningkatkan pendedahan serta ranking dunia mereka. Jurulatih perseorangan wanita negara James Chua berkata pemainnya ketika ini kurang pengalaman beraksi dalam kejohanan besar dan bertemu pemain di ranking lebih tinggi. Mereka ialah Tan Jing Yi yang berada di ranking ke-182 dunia, Wong Ling Ching ke-335, Siti Nursyahini Azman ke-199, manakala Wu Shanzi tidak tersenarai dalam ranking dunia. James berkata perbincangan akan diadakan bersama barisan kejurulatihan BAM bagi memastikan penstrukturan semula pembangunan sektor perseorangan wanita dapat dilakukan sebaiknya untuk menghasilkan pemain berkualiti dan mampu memberi saingan sengit. Pada 19 Disember, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai dilaporkan berkata BAM memutuskan untuk melepaskan 12 pemain daripada badan induk berkenaan bagi sesi tahun hadapan. 5 pemain perseorangan wanita yang dilepaskan BAM ialah Misha Muhammad Khairul, Yun Chi Juan, Joan Eng, Kor Jing Wei dan Loh Jin Wei. SK Sona pula membuat keputusan bergerak secara profesional bagi membolehkan beliau mempunyai ruang masa yang cukup untuk proses pemulihan kecederaan lutut. Sementara itu, BAM melantik bekas juara dunia beregu campuran dari Indonesia, Nova Widianto sebagai jurulatih beregu campuran negara. Dalam satu kenyataan di laman Facebook BAM, menyatakan Nova 45 tahun telah menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pengarah Kejurulatihan Beregu Reksi Manaki menyifatkan dengan lantikan ini pemain beregu campuran negara bakal mendapat manfaat secara meluas. Nova akan melaporkan diri kepada Reksi dalam masa terdekat. Nova pemenang kejohanan dunia 2005 dan 2007 dan pemenang peringkat perak Olimpik pada 2008 bersama Liliana Natsir dianggap antara pemain beregu campuran terbaik eranya. Saudara, edisi Sukan 21 Disember 2022 melabuhkan tirainya. Saya Syarul Islam. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Salam perpaduan. Kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatu padukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan. Masih bersama berita perdana, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan mempercepat projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok di Kelantan bagi mengurangkan kesan bencana banjir. Projek berkenaan akan dibuat secara rundingan terhad yang mampu mempercepatkan projek itu tanpa melibatkan kos berlebihan. Tambah beliau, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah diminta untuk menghantar segera laporan berhubung PLSB kepada Kementerian Keuangan. Jaminan tentang langkah mempercepatkan projek Sungai Golok fasa pertama dan fasa kedua akan fast track untuk meluluskan dengan syarat ia bukan menunda terus untuk menjamin supaya kos tidak meningkat. Ini bagi membolehkan kelulusan segera dapat dibuat untuk pelaksanaan projek. Terengganu masih merekodkan lebih 30,000 penduduk terjejas banjir. Ya, dan 267 PPS masih dibuka melibatkan 8 daerah. Perkembangan terkini bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan Jamilah.
Ivan dan Faratul, terima kasih. Perkembangan terkini banjir di Terengganu sehingga 8 malam tadi, saya boleh kongsikan 36,180 penduduk jas banjir masih lagi berlindung di 261 PPS dan ia menunjukkan sedikit penurunan berbanding 6 petang tadi, itu 37,083 penduduk terjas banjir. Dan meskipun di beberapa daerah menunjukkan penurunan di daerah Besut, di daerah Setiu, namun di daerah Kuala Terengganu ini sedikit menunjukkan kenaikan. Dan untuk itu saya bersama dengan Timbalan Penguasa Bomba 2 Puan Roziza Abni Hajar, itu Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu. Jadi Puan, terima kasih bagi menangani banjir di Kuala Terengganu. Bagaimana Puan mengatur gerakan kekuatan Puan? Okey, untuk makluman, bagi banjir di daerah Kuala Terengganu ni, dia bermula pada hari Isnin yang lepas sehingga ke hari inilah. Ya, di mana ini disebabkan oleh pertembungan air pasang besar dan juga air yang turun daripada Hulu Terengganu. Di samping itu juga hujan lebat yang secara berterusan berlaku di daerah Kuala Terengganu telah menyebabkan berlaku banjir di Kuala Terengganu lah. Jadi untuk mengatur situasi dan sebagainya, penugasan anggota bomba telah ditukar kepada shift 24 jam bagi memastikan lebih ramai anggota dapat disiapsiagakan untuk tujuan kerja-kerja menyelamat dan sebagainya. Di samping itu juga kita mendapat bantuan daripada Jabatan Bomba Negeri yang tidak dilanda banjir, contohnya Negeri Sembilan dan juga Perlis yang bersama-sama bersedia di Balai Bomba Kuala Terengganu untuk menangani kes-kes yang kemungkinan akan berlaku lah. Puan, ada tak situasi luar jangka sepanjang tempoh menyelamat ni Puan? Okey, pada masa sekarang ini kampung Tanjung Sabtu sedang dilanda banjir dan untuk makluman juga Tanjung Sabtu ini tidak ada dalam senarai kita yang dilanda banjir lah. Ya, dan untuk makluman juga Tanjung Sabtu ini yang saya tanya dengan pihak penduduk tadi, paling akhir dia banjir adalah pada tahun 1986. Ya, jadi tidak ada rekod lah sebenarnya kawasan ini adalah kawasan yang dilanda banjir. Ya, cuma pagi tadi bomba dimaklumkan bahawa air naik di kawasan tersebut dan kami telah bergegas ke lokasi bermula jam 10 pagi tadi sehinggalah ke hari ini kami masih berada di sinilah untuk menangani apa-apa kes. Puan, tak kira mungkin sedikit nasihat Puan lah untuk penduduk di kawasan sekitar ni Puan. Okey, kita menasihatkan penduduk di terutama di Tanjung Sabtu ini, yang pertamanya tidak menjadikan banjir pada kali ini sebagai pesta untuk bermain air. Memastikan kanak-kanak dijaga, tidak bermain air sesuka hati, diawasi, dan yang paling pentingnya keluar berpindah sekiranya mendapat arahan daripada pihak berkuasa. Itu yang kita harapkanlah. Okey Puan, terima kasih Puan. Ya, Faratul, Ivan itu antara informasi yang dapat dikongsikan mengenai proses menyelamat penduduk jas banjir khususnya di daerah Kuala Terengganu ini. Dan pastinya perkembangan ini akan kami bukan dari semasa ke semasa. Faratul dan Ivan, kembali pada anda, silakan. Ya, Jamilah, terima kasih. Kita ke perkembangan seterusnya. Dewan Negara meluluskan bajet mini 2023 lebih 107 bilion ringgit. Bajet mini itu akan berkuat kuasa sehingga rang undang-undang perbekalan 2023 dibentangkan semula dan diluluskan kelak. Ia antara lain meliputi emolumen penjawat awam dan bantuan kebajikan. Anggaran perbelanjaan mengurus ini antaranya merangkumi bayaran gaji pada penjawat awam, utiliti, biasiswa, bantuan kebajikan rakyat serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Oleh hal yang demikian, rang undang-undang ini amat mustahak untuk diluluskan bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat bagi tahun hadapan. Sokongan majoriti bagi meluluskan RUU kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 itu diperoleh menerusi undian suara selepas dibahaskan 6 senator. Dalam pada itu, pelbagai bantuan yang diumum menerusi bajet mini kerajaan perpaduan amat bersesuaian dalam bantu rakyat mengharungi tahun baru 2023 yang dijangka lebih mencabar. Ya, paling dinantikan bantuan tunai rakyat RM300 untuk setiap isi rumah dan RM100 bagi penerima bujang.
Tentulah benda yang baik kan. Kita sebagai rakyat yang ada di antara kita yang tak ada pendapatan apa-apa dan yang daripada pencen ke apa, umumkan berita macam ini menjadi satu memang kita tunggu-tunggulah dapat membantu sikit sebanyak, utama sekali pada anak-anak yang sekolah. Memang sangat okey sebab biasanya pada awal tahun banyak yang memerlukan. Lebih-lebih lagi pada yang anak yang mempunyai keluarga yang mempunyai anak-anak, dia memerlukan untuk persekolahan. Kemudian ialah persediaan bila awal tahun tu macam-macam, kadang-kadang kita perlukan untuk perbelanjaan baru, ada kegunaan untuk keluarga yang ada yang perlu yang sediakan. Memang sangat dialukan. Ini pun ada kebaikan juga. Tapi kita kena beringatlah, kena belanja berhemah lah. Kita jangan ingat untuk awal tahun saja. Rasa akan datang beberapa bulan lagi mungkin kita menyambut hari raya dengan bulan puasa. Jadi sama-sama kita berhemah untuk kita belanja untuk keperluan yang asas lah, yang itu yang utama pada saya. Pembayaran fasa 1 bantuan tunai rakyat diawalkan ke Januari 2023 berbanding Mac yang diumum sebelum ini. Ia bakal memberi manfaat kepada hampir 9 juta rakyat. 6 mangsa perdagangan manusia dan sindiket penipuan pekerjaan di Myawaddy, Myanmar berjaya dibawa pulang ke tanah air. Kesemua mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini bersama-sama Esko Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Pahang, Sim Chun Siang. Ia merupakan hasil kerjasama polis Diraja Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Thailand. Saya pergi dan kita uruskan semua benda, dokumen, hantar besok ke Bangkok. Besok ke Bangkok 9 jam duduk dalam kereta ke Bangkok dan kita uruskan. So, terima kasih kepada Kedutaan Besar Bangkok yang menolong kita dan menyelesaikan perkara ini. 2 daripada mangsa adalah pemuda berusia 21 dan 19 tahun yang berasal dari Parit Raja Johor, manakala 4 lagi mangsa berusia 25 hingga 30 tahun berasal dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Usaha mencari 9 lagi warga negara yang dipercayai masih terperangkap di Myawaddy, Myanmar terus digiatkan. Menyayat hati, mayat lelaki dewasa yang merupakan mangsa ke-26 kejadian tanah runtuh di Fathers Organic Farm ditemukan pasukan mencari dan menyelamat berpelukan dengan salah seekor bangkai anjing. Namun menurut penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Selangor, Hafizah Muhammad Noor mengesahkan penemuan mayat di sektor B itu adalah bersama 2 ekor anjing. Yang ni yang kita jumpa ni bukan di sektor C yang kita tumpukan sebelum ni yang kita, tapi di B. Sektor B ni kita letak satu ekskavator ya sebenarnya. Alhamdulillah dah kita buat pencarian dah sehingga hari ini kemungkinan besar dia berkemah di sektor A, cuma dibawa arus dia oleh landslide itu pergi ke sektor B. Okey. So maknanya sektor B ni saya percayai kesemua mangsa dah tiada kat situ. So kita akan tumpu kepada C dan juga A. Tambahnya, berdasarkan maklumat awal mengatakan mangsa tersebut ke lokasi bersama 3 ekor anjing dan seekor lagi belum ditemui. Dalam sidang media yang sama, Ketua Polis Daerah Hulu Selangor merangkap Komander Operasi Bencana Batangkali, Hafizah Muhammad Noor juga berkata pihaknya masih mengenal pasti bangsa dan anggaran umur mangsa itu. Itu yang saya katakan tadi, kita masih mengenal pasti. Bangsa boleh kita dapati, anggaran umum tak dapat pasti. Kita dah hantar ke Sungai Buloh dan kita tengok hasil berdasar nanti.
Lagi rekod dunia dicapai, kali ini berkaitan dandanan rambut. Ya, kita saksikan paparan hashtag malam ini. Gaya rambut tertinggi 2.9 meter memecah rekod dunia. Dani Hiswani mencipta rekod di Dubai dengan menggayakan rambut model wanita dalam bentuk pokok Christmas. Hiswani yang pernah bekerja dengan majalah fashion dunia dan selebriti seperti Penelope Cruz, Dempika Padukone dan Paris Hilton membuat percubaan mencipta rekod pada 16 September. Sebuah video lama di China tular kembali di media sosial merakamkan aksi comel seekor anjing dan seorang kanak-kanak perempuan. Reaksi seekor anjing tiba-tiba bangun dan menyalak sambil memandang ke arah pintu memberi amaran kepada kanak-kanak perempuan tersebut. Spontan memahaminya, kanak-kanak berkenaan segera mematikan televisyen dan berpura-pura menyiapkan kerja sekolah ketika bapanya masuk melintasi ruang tamu. Donna Cyber Cafe di Dubai menjadi kafe pertama di dunia beroperasi sepenuhnya tanpa bantuan manusia. Bakal dibuka pada tahun depan, kafe berkonsepkan 24 jam itu beroperasi dengan tenaga kerja robot supermodel untuk melayan pelanggan. Robo C2 mempunyai keupayaan berbual, mengerti nama pelanggan, mengesan emosi dan menyimpan maklumat syarikat yang lain. Selain itu, turut disediakan beberapa mesin kopi dan aiskrim layan diri yang dikendalikan lengan robot. Berita perdana 21 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sahih di RTM, salam sejahtera dan salam perpaduan. Assalamualaikum.